kuliah pada pagi ini dengan sama-sama maju ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lal kiram ashabul nizam syarah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, segeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang dijanjikan yang luasnya di antara langit dengan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya sama ada ketika senang ataupun ketika susah, bisri darra, kan, sama ada ketika senang ataupun ketika mudarat. Dan mereka itu allazina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang menahankan kemarahannya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala mencintai orang yang berbuat ihsan. Baik. Alhamdulillah, yang mati Al-Fadhil atau imam kita Tuan Jikani, kemudian Tuan Bilal, tentunya siap, kemudian pengurusi surau, pengurusi masjid, jatah kuasa, sidang jamaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini lagi kita dapat bersama untuk kita sambung ulasan kata-kata hikmah Syekh Ibn Athiyyah As-Sekandari, pasal yang ke-10, wirid-wirid harian dan kehidupan hati. Betul kan? Muka surat apa kan? 314 atas sekali. Okey, atas sekali. Baik, tapi sebelum itu kita lihat di belakang dulu lah. 313 bawah tu, daripada Ibnu Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, anda semua terbakar, kan? Hari itu kan? Anda semua terbakar, anda semua terbakar. Apabila anda menunaikan solat subuh itu membasuh kesan-kesan terbakar. Anda semua terbakar. Kita ni kira solat seperti terbakar lah. Ini kata-kata pinjaman ataupun istiarah. Hakikatnya kita tak terbakar pun. Tak terbakar. Masa terbakar tu maknanya kita dalam keadaan berdosa lah. Berdosa, lakukan banyak silapan, kesalahan dan sebagainya. Jadi kita ni pemakan seperti terbakar. Jadi apabila kita menunaikan solat subuh itu membasuh kesan-kesan terbakar yang telah kita lakukan.
pada waktu malam. Kemudian anda terbakar, anda juga terbakar. Apabila kita menunaikan solat zuhur itu membasuh kesan-kesan terbakar. Kemudian begitu juga seterusnya. Anda juga terbakar, anda juga terbakar, anda juga terbakar. Apabila anda menunaikan solat asar itu membasuh kesan-kesan terbakar. Kemudian anda juga terbakar, kita juga terbakar. Bila kita menunaikan solat maghrib membasuh kesan-kesan terbakar. Dan banyak kali diulanglah pasal terbakar ni. Apabila anda menunaikan solat isyak membasuh kesan terbakar. Kemudian anda tidur lantas tidak dituliskan apa-apa untuk anda sehinggalah anda bangun daripada tidur. Dia tak dituliskan apa-apalah, maksudnya kesalahan dan dosa dah tak lakukan lagi waktu tidur, mana dia buat salah dan dosa. Kita tak sedar apa-apa kan. Itu sehinggalah kita bangun daripada tidur dalam keadaan bersih, dan akhirnya kita menjalani kehidupan harian kita dan kita akan terbakar lagi lah. Itulah istilahnya macam tu. Hadis riwayat daripada At-Tabrani di dalam kitab As-Saghir dan Al-Awsat, ni nama kitab. Isnadnya adalah hasan. Diriwayatkan juga Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir secara mauquf. Kemudian pelapor hadis ini ialah orang yang Nabi kira dalam periwayatan hadis sahih. Boleh diambil kira lah dalam meriwayatkan hadis sahih. Baik, kita sambung lagi. Apabila amalan wirid dilakukan secara berterusan turut berkumpul bersama dengan solat, proses pembasuhan akan menjadi lebih berkesan. Macam tu. Jadi wirid yang kita lakukan secara berterusan, sama ada wirid selepas solat ataupun sesudah solat, ataupun waktu kita ke lapangan, tidak ada buat kerja apa-apa kan, menung-menung tu, daripada asyik termenung tu kan, memikirkan nasib diri, maka lebih baik kita berzikir ataupun berwirid. Jadi wirid yang dilakukan secara berterusan turut berkumpul bersama dengan solat, jadi akan berlaku proses pembasuhan yang terbakar tadi, akan lebih berkesan lah gitu. Baik, kemudian Rasulullah SAW sendiri, Nabi juga mempunyai wirid-wirid di samping solat-solat baginda Rasulullah. Kerana itu wirid-wirid yang diamal oleh baginda, seperti wirid yang kita baca lepas solat kan, istighfar, selawat kepada Nabi kan, kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar kan. Ini juga adalah wirid-wirid maksur lah, yang didatangkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu juga dengan wirid-wirid maksur kan, ada kitab maksur yang kecil tu, risalah maksurat kan, itu pun termasuk juga wirid-wirid yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh itu naklah kita selalulah membaca. Dia ada wirid waktu pagi kan, ada wirid waktu pagi dan ada wirid waktu petang. Kalau wirid yang lepas solat tu tak kisahlah, mana asas solat fardu je kita dah boleh baca wirid tu. Macam tu. Ada sebab kita ni kadang-kadang tak sempat nak wirid apa-apalah. Doa kadang tak sempat, kerana nak cepat lah, tak tahu benda nak dikejar, nak cepat sangat. Macam tu. Baik, kemudian dalam rakaat pertama baginda membaca surah Al-Baqarah. Ini kalau dalam solat lah. Kemudian baginda juga ada membaca surah Al-Imran, dan ada juga membaca surah An-Nisa. Kerana Nabi pun pernah solat begitu panjang begitu. Tapi mungkin tuan-tuan pun tak larat lah. Jadi ikut kepada kemampuan kita lah. Berapa banyak kemampuan kita yang boleh kita baca dalam solat. Apalagi kalau kita jadi imam. Kalau jadi imam ni biasanya kita baca yang pendek-pendek je. Tapi kalau di semayang secara munfarid, secara sorang-sorang ni, boleh tuan-tuan baca panjang. Masalah kadang terbalik. Dia jadi imam baca panjang, bila sembahyang seseorang baca pendek. Banyak berlaku begitu kan. Tapi yang sebaiknya, yang paling afdalnya, maknanya kalau baca jadi imam tu baca pendek lah.
bila jadi semayang munfarid baca yang panjang. Itu yang sepatutnya. Tapi kata kita terbalik. Baik, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah melaporkan, kami menghitung dalam satu majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sebanyak 100 kali kalimah. 100 kali kalimah apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fili, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan oleh kamu bagi dosaku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau at-tawwabur rahim, maha penerima taubat dan juga maha mengasihani. Hadis riwayat daripada Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi. Kan? Dan hadis ni merupakan hadis hasan. Okey. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala contohnya pernah mengarang satu kitab namanya Kitab Al-Azkar. Pasal kan? Kitab Al-Azkar ni merupakan kitab berkenaan dengan wirid-wirid. Zikir-zikir lah. Zikir waktu pagi, zikir waktu petang, waktu malam. Banyak zikir-zikir tu yang terdapat situ. Kalau tuan-tuan ngaji, bukalah kitab tu lah. Nak baca semua mungkin tuan-tuan tak larat nak baca. Betul tak? Malah ada pula ulama yang sekarang ni dia kira ada sekarang satu kitab yang terdapat di pasaran lah. Kan? Mana zikir harian. Daripada mana untuk setahun punya. Zikir harian untuk setahun. Ada satu buku saya pernah tengok. Tebal jugalah yang terdapat di kedai di pasaran lah, cuba tengok. Zikir untuk setahun. Mana hari pertama, kedua, ketiga sampailah 360 hari. Macam itulah. Itu betul-betul nak bagi semangat dah. Tuan-tuan yang pencen-pencen ni, tak ada kerja ni, duduk je. Duduk kan, menung itu. Belilah buku tu kan, sesuai lah untuk wirid-wirid harian tuan-tuan. Baik. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah pada setiap ketika. Berzikir pada Allah pada setiap kita. Cuma zikir ni ada pelbagai bentuk lah. Ada zikir hati, ada zikir lisan, ada zikir anggota kan. Kalau zikir lisan tu bolehlah kita buat bila kita lapang. Tapi kalau zikir hati ni setiap kali lapang tu kan boleh kita lakukan lah. Macam tu. Zikir hati ni dia lebih kan kerana dalaman saja. Walaupun mulut cakap lain tapi hati berzikir pada Allah. Tu hebat tu. Kan? Zahiriatnya dia bergerak dengan kawan dia. Tapi hati dia ingat pada Allah. Tu maqam martabat yang tinggi tu tuan. Kan? Tapi kalau kalau zahiriatnya bercakap bergerak dengan kawan, hati dia pun bergerak dengan kawan tu, tu belum zikir hati tu. Belum sampai zikir hati. Baik. Kemudian bacaan Quran dan pengajaran tentang Quran yang diajar kepada orang lain melibatkan sebagian besar daripada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Bacaan Quran dan pengajaran tentang isi Quran kan yang diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini merupakan sebagian besar hidup baginda Rasulullah. Jadi tuan-tuan berbahagialah kalau tiap tuan-tuan ni, kalau masa-masa tuan-tuan ni tuan-tuan isi dengan berdakwah kan, dengan bagi tazkirah, bagi nasihat, lepas tu berzikir pula pada Allah, buat program-program agama. Alhamdulillah lah. Jadi sebahagian masa hidup kita infakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amat malang kalau kita ni masa dia untuk Allah tu sikit sangat. Tapi masa dengan dunia banyak sangat. Apa saja kita buat dunia, dia bekerja belalah pergi ke sana. Tapi bila cerita bab akhirat ni, tak ada masa lah. Lain kali je lah, besok lah kan. Macam-macam lah alasan dia. Macam tu. Tidak sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada diri baginda terkumpul solat, doa, zikir dan baca Quran. Solat, doa, zikir, baca Quran semua ada.
Bukan tu saja, baginda Nabi juga sebagai ketua negara kan. Ketua negara, ketua panglima perang. Tak? Apa kerja yang tak dibuat oleh baginda? Semua bekerja baik, semua buat. Malah sebelum baginda Rasulullah pun ketika dilantik jadi Nabi pun, Nabi pernah menjadi penggembala kambing. Pernah jadi penggembala kambing. Nampak tak? Nabi pun pernah beruzlah. Di Gua Hira beruzlah. Kita ada tak buat beruzlah? Jarang kita buat beruzlah kan. Beruzlah ni mengasihkan dirilah. Macam tu. Kemudian kita berkewajipan mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wirid yang paling besar pengaruhnya terhadap hati ialah Quran. Ni wirid yang paling besar pengaruh terhadap hati kita, untuk kita menyejukkan hati kita, mengubat hati kita, iaitulah bacaan Quran. Walaupun pelbagai wirid-wirid yang lain jadi kan, bukan sikit wirid-wirid ni aja oleh baginda Rasulullah, banyak. Dalam kitab azkar tu pun banyak Nawawi tu kan, nyatakan tentang wirid-wirid yang diamalkan oleh baginda Rasulullah. Macam tu. Tapi yang paling mantap ialah ayat Quran lah, macam tu. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Atau di sini disebut wa shifaa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Quran ni merupakan syifa penyembuh bagi penyakit yang terdapat dalam dada, lima fis sudur, wa huda, dan juga petunjuk, wa rahmah, dan juga rahmat kepada orang lil mukminin, kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuailah Quran itu sebagai syifa, penyembuh. Alhamdulillah juga ayat Quran itu banyak digunakan untuk pengobatan, rawatan Islam, pengobatan orang sakit kanser lah, sakit kepala lah, sakit lutut lah, sakit dada lah, macam-macam kan. Sebut je lah ayat Quran, mana-mana ayat Quran yang ada berkenaan dengan syifa tu, bacalah dan tiupkan kepada mana-mana anggota kita yang sakit. Macam tu. Ikut kemampuan kita lah. Kalau kita tak mampu nak tiup, nak baca, nak tiup pun minta anak kita bacakan. Minta sahabat kita bacakan. Itu. Tapi kalau kita boleh baca sendiri wirid tersebut, doa-doa untuk syifa penyembuh ni, kita baca sendiri, tiup kat kita punya tapak tangan tu, tiupkan dan sapulah pada badan kita sendiri. Macam tu. Itu lagi mudah lah daripada kita nak susahkan orang lain. Baik, kemudian kerana ia mengingatkan ke anda tentang segala sesuatu. Kerana ia memperingatkan anda tentang segala sesuatu berkenaan dengan Quran lah. Itu yang kita baca. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatu wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepada engkau yang Muhammad akan Quran, kitab mana Quran, tibyanan, menjelaskan. Kan biasa kita dengar perkataan tibyanan. Apa maksud tibyanan? Menjelaskan, kan? Memperincikan. Tibyanan likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, kan, wa hudau, dan juga petunjuk, wa rahmah, dan rahmat, wa busyra, dan kabar gembira, lil muslimin, kepada orang-orang Islam. Jadi maknanya Quran tadi, Alkitab, kan, pertama untuk tibyan. Kami turunkan Quran ni untuk tibyan, menjelaskan sesuatu perkara yang berlaku, yang terdapat di alam dunia inilah. Macam tu. Apa saja yang berlaku pada kita, kan, kadang-kadang Quran menjelaskan perkara tadi. Baik, kemudian Quran juga menceritakan umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, Nabi Adam dan sebagainya. Yang mana Nabi, kalau ikut logik ni, Nabi memang tak mampu nak cerita benda-benda macam tu. Nabi tak hidup pada zaman Nabi Musa, Nabi tak hidup pada zaman Nabi Isa, tapi Nabi boleh cerita benda tu. Berdasarkan pada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi bukan seorang Nabi, memang Nabi pun tak mampu nak cerita.
Kisah umat-umat terdahulu tu, Nabi Adam dan sebagainya. Seterusnya wahudau, dan juga Quran juga petunjuk kepada orang-orang yang dalam menuju kepada Allah, dan Quran juga sebagai rahmat wa busyra, dan kabar gembira kepada orang yang Islam tentang apa? Tentang jaminan syurga lah. Tentang jaminan syurga. Gitu. Baik, kemudian ketika mana anda mengucapkan subhanallah, ucapan tersebut memperdalamkan kepada anda tentang bersihnya Allah daripada sebarang sekutu. Bila kita sebut subhanallah, apa maksud subhanallah? Maha suci Allah. Jadi bila kita sebut Allah, makna kita takdis. Apa makna takdis? Menyucikan Allah daripada segala sesuatu yang boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji yang terdapat di alam dunia ini semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Bila kita sebut Allah Maha Besar, maknanya kita mentazimkan Allah. Ta'zim. Apa maksud ta'zim? Membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebut subhanallah. Itu juga kalau kita sebut nama baginda Rasulullah. Bila kita sebut nama baginda Nabi dengan nama-nama yang lain, yang nama ni Nabi ni banyak nama dia. Kan? Salah satunya Toha, Yasin. Kan? Nanti nama-nama ni banyak. Kalau sebut dalam satu kitab tu sampai 200 nama Nabi. Banyak nama dia. Jadi bila kita sebut nama Nabi ni, maknanya kita mentakzimkan, membesarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kitab At-Ta'rif fi Huquqil Mustafa, Asy-Syifa fi Ta'rifil Huquqil Mustafa, kitab ni popular berkenaan dengan Nabi ni. Kan dalam kitab itu sebutkan, kan mentakzimkan Nabi ni kan adalah sama ada selepas baginda Nabi wafat ataupun sebelum Nabi wafat. Sama juga. Macam mana para sahabat baginda Rasulullah ketika Nabi masih hidup, mereka mentakzimkan baginda Rasulullah. Begitu juga ketika Nabi dah wafat. Pun juga kita ni akhir zaman ni pun kita pun kena juga mentakzimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita mentakzimkan Nabi? Salah satu cara mentakzimkan Nabi maknanya kita banyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu. Begitu juga kita bila dengar tentang sesuatu hadis yang disampaikan oleh tok-tok guru, alim ulama dan sebagainya, kita kena merasakan seperti kita duduk depan Nabi. Kita kena merasakan seolah macam Nabi duduk depan kita. Nabi tengah bersabda. Nabi tengah berucap dan sebagainya, bagi nasihat kepada kita. Jadi mentakzimkan Nabi selepas wafat adalah sama juga seperti kita mentakzimkan Nabi ketika Nabi SAW masih hidup. Macam tu. Baik, kemudian termasuk juga mentakzimkan Nabi, kan, ialah seperti mana-mana tempat yang pernah disentuh oleh Nabi ketika Nabi masih hidup, kita juga digalakkan menyentuh juga benda tersebut. Kan? Mana-mana pokok kayu yang Nabi pernah berteduh dengan dia, kita pun digalakkan pergi ke tempat situ untuk berteduh. Kerana apa? Kerana untuk mengambil barakah dan juga untuk mentakzimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun buat begitu juga. Yang mana sahabat kan pergi ke tempat Nabi pernah duduk itu sebagaimana Nabi masih hidup tu masih hidup. Gitu. Bila sahabat lain tanya kenapa kau buat begitu, dia kata aku pernah nampak Nabi duduk kat tempat ni. Jadi aku duduk ke tempat ini kerana mentakzimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gitu. Baik. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala mensunahkan kepada kita bertasbih di dalam rukuk, sujud dan juga selepas solat. Disunahkan kita bertasbih dalam rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi,
Selepas solat kan kita baca istighfar, kita baca syahadah, kita apa lagi, kita selawat, kita baca subhanallah kan, ayat kursi dan sebagainya. Ini termasuklah perkara-perkara yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita amalkan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia memperdalamkan dalam hati kita pembersihan Allah daripada sebarang sekutu. Nampak? Jadi bila kita selalu berwirid-wirid, berzikir-zikir dan sebagainya, maksudnya kita membersihkan jiwa kita dan juga membersihkan Allah Ta'ala daripada segala sekutu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Tuan-tuan bacalah contoh surah Ikhlas. Lepas solat kan kadang-kadang kita baca surah Ikhlas kan. Apa maksud dalam surah tu? Qul wallahu ahad. Kata oleh Muhammad, Allah Ta'ala tu Esa. Mana kita mengesakan Allah. Allahu samad, Allah tempat penumpuan makhluk. Dapat tak? Jadi maknanya ada sifat itu namanya sifat iftikar. Pemakna iftikar, berhajat Allah Ta'ala, berhajat makhluk kepada Allah. Okay? Kemudian apa lagi? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Jadi menafikan Allah Ta'ala itu ada anak. Gitu. Dan menafikan Allah Ta'ala itu beranak, ada anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sekutu bagi dia kan. Jadi kat situ pun ada takdis tu. Kan? Tanzih, mana menyucikan Allah Ta'ala daripada satu benda yang tidak layak kepada Allah. Seterusnya, ketika anda menyebut kalimah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ia merupakan tuan-tuan, merupakan satu penghirafan segala nikmat yang datang daripada Allah, dan dia sahaja yang berhak untuk menerimanya. Dia sahaja yang berhak untuk menerima nikmat tadi. Segala puji bagi Allah. Puji pun ada pelbagai bentuk puji kan. Gitu. Disebutlah kitab tauhid tu pembagian 4 puji. Seterusnya ucapan ini tuan-tuan memperdalamkan makna syukur dalam diri kita, dalam hati kita. Jadi bila kita sebut kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kat situ pun ada makna syukur dalam diri. Asal makna syukur ni ialah terima kasih. Cuma dalam definisi syukur ni, makna syukur ini ialah tasarruf, mempergunakan hamba akan segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada dia untuk jalan-jalan ketaatan. Apa saja nikmat? Nikmat mata, jangan, telinga dan sebagainya, kita gunakan untuk jalan-jalan kebaikan. Itu pun makna syukur juga. Kan? Orang yang nama syukur pun syukur juga. Muhammad syukur kan? Abdul syukur nama dia. Alhamdulillah, syukur dia. Jadi sebut syukur setiap hari dia akan bersyukur pada Allah. Kalau orang tu namanya sabar, dia akan sentiasa sabar. Kan? Walaupun kadang-kadang dia tak sabar juga. Sesekali kan dia tak sabar, dia bongih dia sesekali. Walaupun namanya Haji Sabar, Haji Sabirin. Nama Haji Sabirin tu tak asli tadi. Tak ada kan? Haji Sabirin kan? Memang namanya sabar, orang yang sabar. Tapi sesekali kan melanting juga dia. Tak ada sabar kan? Gitu. Tapi sekurang-kurangnya bila mak ayah bagi nama sabar ni, insya-Allah dia akan sentiasa bersabar. Haji Gani kaya. Dia sentiasa kaya. Kan? Contohnya dia kaya tak? Sentiasa kaya kan? Haji Rahman sentiasa bagi rahmat. Bagi rahmat dia tak habis kan? Gitu. Walaupun sesekali kan tak bagi rahmat. Macam tu. Tapi maknanya sekurang-kurang nama tadi tu dapat dicerminkan lah. Mana seorang itu akan menjiwailah nama-nama yang mak ayah kita kadang-kadang nak bagi. Mak ayah kita pun bagi nama lupa, poning juga fikir tu. Apa nama sesuai kat kau yang dia nak bagi dia kan? Macam tu. Siang malam pagi petang fikir nama yang sesuai. Seterusnya, ketika mana anda mengucapkan kalimah Allahu Akbar, Masya Allah, kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ungkapan tersebut memperdalamkan dalam hati anda makna pengagungan terhadap Allah, makna ta'zim lah. Situ ada ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut Allahu Akbar,
Wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alim azim. Itu tambah lagi lah. Kita nak tambah lagi. Maksud wala haula wala, tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Okey. Baik, kemudian setiap zikir mempunyai kesannya di dalam memperdalamkan makrifah kepada Allah. Setiap zikir kita baca tuan-tuan, dia ada kesan. Dia akan, orang kata, melembutkan hati kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kau mata dah sebut. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir itu hati akan menjadi tenang? Tapi kalau kita berzikir hati tak tenang juga, tak tahu nak cakap apa lah. Zikir bukan main lagi, tapi hati tak tenang-tenang juga. Geluh kesah tak habis-habis, tak senang duduk. Jadi kalau orang yang tak senang duduk tuan, tu dia berzikir. Duduk tuan berzikir kan, istighfar banyak-banyak dan sebagainya. Okey, insya-Allah hati dia tenanglah, kerana Allah Taala dah sebut macam tu. Tapi kalau kan kita suruh dia zikir tak tenang juga, itu mungkin ada something wrong lah. Bisa ada sebab tertentu mungkin hati tak tenang. Tapi Allah Taala declare dalam Quran, kata ala bizikrillah tatma'innul qulub. Siapa berzikir, insya-Allah hatinya akan tenang. Kalau tak tenang juga, tak tahu nak cakap apa lah. Macam tu. Mesti ada sebab yang lain. Mesti ada gangguan-gangguan tertentu dan sebagainya menyebabkan hati tak tenang. Mungkin ada kemasukan saka ke benda ke, jin-jin mana tak, mambang mana dah masuk dalam badan dia. Tahu je lah. Kalau jin-jin ni, kalau kita berzikir, kalau kita baca-baca ruqyah dan sebagainya, dia akan melenting lah dalam tu. Panas kan? Kan dia kata panas, terbakar lah panas. Macam tu. Baik, seterusnya tuan-tuan, dan hak-hak yang berkaitan dengannya dalam hati. Jadi maknanya bila kita berzikir pada Allah, dia memperdalamkan makrifah, pengenalan terhadap Allah. Apa makna makrifah? Pengenalan, makrifat. And kemudian hak-hak yang berkaitan dengannya di dalam hati. Quran memperingatkan kepada anda tentang semua perkara tadi berdasarkan kadar yang diperlukan oleh hati kita. Berapa banyak kadar yang diperlukan oleh hati kita untuk berzikir? Sejam, 2 jam, 3 jam, macam tu. Kalau banyak sangat zikir pun hati kan jadi jemu juga. Jemu, penat, letih, lesu dan sebagainya kan. Itu sebabnya dalam konteks Islam ni menekan pada kita banyak benda kebaikan. Supaya kita tak menumpukan satu ibadah saja. Bila kita tumpu pada satu ibadah, menyebabkan kadang-kadang kita jemu. Itu sebab Islam ni banyak jalan ibadah kita boleh buat. Solat, puasa, zakat, haji, wirid, zikir, bersedekah, baca Quran, tasbih, kan? Macam tu. Amar ma'ruf nahi munkar, kalimat yang baik, kan, nasihat-nasihat pada orang lain dan sebagainya. Sebenarnya jalan kebaikan sangat banyaklah. Kemudian Quran memperingatkan kepada anda tentang semua perkara tadi berdasarkan kadar yang diperlukan oleh hati kita. Orang yang terkumpul dalam dirinya solat, bacaan Quran dan juga zikir adalah diharapkan hatinya kekal di dalam sesuatu keadaan tertentu. Supaya hati tenang lah. Jadi mestilah kalau boleh terkumpul dalam solat itu bacaan Quran dan juga zikir. Itu sebabnya dalam solat pun ada sunat-sunat aman. Dalam solat juga ada sunat-sunat ayah. Sunat ayah kan. Sunat ayah ni ialah sunat kalau kita tak buat pun, kalau nak kira kan, kalau kita tak buat pun tak perlulah kita ganti dengan susawi. Tapi walaupun begitu, disebabkan dia sunat, disebabkan Nabi pernah buat, Nabi ada buat, so mana kita digalakkan buatnya. Digalakkan kita buat supaya kita dapat mencapai kesempurnaan solat. Kesempurnaan solat. Tak? Tak salah pun kalau kita buat. Walaupun kalau kita tak buat pun tak juga membatalkan solat. Tapi kita nakkan kesempurnaan. Ialah apa saja kalau kita buat semua nak sempurna. Dalam bab dunia, kalau kita beli kereta tu, kalau boleh kita nak beli kereta yang lengkap package dia. Semua ada. Aksesori dia ada kan.
dengan tayar baru dia, dengan sport rim dia, dengan radio dalam dia tu kan, dengan aircon yang canggih. Okay. Lepas tu ada spotlight dia, tahu tak, dengan warna yang menarik, tahu tak. Kalau boleh orang kata kan, kalau boleh tak main remote dah, tak main dah, main sentuh macam tu ya, terbuka kita kan, je tu, tak ada remote dah. Mana dah semua nak package yang cantik. Kalau pergi haji pun, pergi umrah pun, tuan-tuan nak package yang menarik. Pergi melancong China kan, Jepun, Korea, Turki, semua nak package yang menarik. Ada tak package yang tak menarik? Saya tak nak package menarik, saya nak package yang menarik, saya tak nak. Saya nak package yang tak menarik. Ada macam tu tak? Ada tak macam tu? Tak ada. Semua nak package yang menarik. Nak melancong ke Turki mesti nak package yang menarik, harga yang berpatutan, kan? Harga yang murah, berpatutan, dan package menarik, makan sodap, saya katakan. Gitu. Tidur hotel 5 bintang, gitu. Tak nak tidur kat hotel-hotel yang murah ni dan sebagainya. Tak menarik lah kan. Kenapa dalam bab dunia kita nak menarik, bab akhirat tak nak menarik? Okay. Sebenarnya dalam akhirat pun kita nak menarik juga. Solat pun nak solat yang sempurna, semua package dia semua ada. Tapi banyak kata kita tak nak package yang menarik. Kita kalau boleh nak solat, lepas solat terus cabut. Tak perlu nak wirid-wirid, nak doa-doa dan sebagainya. Punyalah Imam Ghani doa. Kemudian Imam Ghani pula dia kata panjang-panjang doa, dia kata. Dia kata macam-macam perangai tuan. Panjang-panjang doa. Malih dia dah doa dah. Dia wirid dia panjang mana? Tu dia cabut tu, macam-macam alasan tu. Masing-masingnya alasan kan. Baik. Kita nak dapatkan orang kata memenuhi semua kehendak orang lain memang tak dapat dah. Memang tak dapat. Sama lah seperti yang berlaku pada Luqman Hakim kan. Kisah Luqman Hakim tu menceritakan mana ada seorang lelaki kan. Seorang lelaki dengan anaknya dengan keldai. Lelaki anaknya dengan keldai. Okey, kisah itu. Jadi mana nak tunjuk ke situ kan, kita nak memenuhkan kehendak orang lain tu memang tak dapat, susah. Masing-masing ada dia punya ragam-ragam dia. Baik, seterusnya, wala bagaimanapun tuan, satu persoalan timbul di sini iaitu adakah hati itu dituntut terus kekal berada di atas satu keadaan tertentu, atau dituntut berpindah daripada keadaan yang rendah kepada keadaan yang tinggi, dari kegelapan kepada cahaya, daripada cahaya pada penamaan cahaya. Sebenarnya yang dituntut kepadanya ialah peningkatan yang berterusan. Itu yang dituntutlah, peningkatan yang berterusan. Maknanya kalau sebelum ni akhlak kita baik, kita rasa kita baiklah. Contohlah, kita rasa kita baik, akhlak itu maknanya kita nakkan tingkatan lebih baik. Kalau kita rasa sekarang ni berada dalam keadaan bercahayalah. Kan kita nakkan lagi bercahaya. Bercahayalah ibadah kita tu. Jadi maknanya kita dituntut peningkatan yang berterusan dalam amal ibadah kita. Macam tu. Kemudian solat, doa, zikir selepas solat, doa bersempena keadaan tertentu, zikir-zikir, doa malam, siang, zikir-zikir mutlak, semuanya membantu proses pembersihan dan juga penyucian hati secara berterusan. Ini semua proses itu. Proses nak bersihkan jiwa kita. At-tahalli itu. Dia ada takhalli dan tahalli. Takhalli mengosongkan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah. Lepas tu kita tahalli memperhiaskan ataupun memasukkan sifat-sifat baik yang dalam diri kita. Okey. Satu lagi tajalli. Tajalli ini anugerah Allah. Tajalli ini anugerah Allah Taala pada kita. Asal mana tajalli, Allah Taala mempenampakkan diri kan. Falamma tajallal rabbahu lil jibal. Ketika Allah Taala mempenampakkan diri dia, maka hancurlah gunung kan. Gunung tu kan. Jadi maknanya tajalli ni daripada Allah bagi pada makhluk. Sedangkan takhalli dan tahalli ini pada makhluk sendiri. Dia kena usaha untuk dapatkan. Baik, kemudian apabila manusia mencuaikan dirinya tanpa sebarang pembersihan,
peringatan dan juga penyenaran cahaya makrifat, akhirnya terjerumus ke lembah kekufuran balik. Jadi mana kalau kita cuai dalam membersihkan jiwa kita, menyucikan diri kita, kan, kemudian akhirnya kita terus bergelumang daripada yang tak elok, akhirnya kita jatuh balik lah, jatuh dalam lembah kekufuran balik, kembali kepada lembah kufur balik. Sebagaimana manusia pun, kan, waktu manusia ni masih muda, waktu kanak-kanak bayi-bayi kan kosong, tak ada apa kan, kosong, zero lah. Tak ada budak-budak orang bayi lahir dia keadaan alim, tak ada. Mesti langkah kosong. Lepas tu meningkat, belajar dan segala. Sampailah dewasa, beranak pinak sebagainya. Satu hari nanti kita akan tua. Tua balik, kembali lemah balik. Tua balik, jadi lupa balik. Tua lagi, akhirnya hilang semua. Semua hilang. Ilmu-ilmu yang dia ajar dulu semua dah tak ingat dah. Sampaikan diri dia sendiri pun kena tak ingat. Dia tak ingat diri dia siapa. Kenapa? Dia dah sampai dalam tingkatan tua dah. Tua ganyut istilah kita ni. Tua pikun. Mana kembali menjadi bodoh balik. Sampaikan dia tak boleh nak bezakan tahi dengan makanan, tak boleh nak bezakan. Macam tu. Harap-harap kita tak adalah jadi macam tu, tuan-tuan. Takut besok bila jadi macam tu, anak dah benci kita. Anak benci kita. Waktu kita muda-muda ni, duit banyak ni, alhamdulillah lah, anak-anak semua sayang kita. Besok kita dah tua tu, takut sampai tahap itulah, sampai ke kencing, berak dan sebagainya, siap-siapah dan sebagainya, anak pun dah tak sanggup nak jaga. Tu yang ada pepatah kata tu, kan, ibu kan boleh jaga 10 orang anak 10 tak boleh jaga ibu. Anak 10 tak boleh nak jaga ibu seorang atau ayah seorang lah. Kenapa? Dia lah tak tahu, masing-masing dah kata tolak menolak. Tolak menolak. Ada satu apa tu? Satu gambar lah, orang lukis gambar lah pakai komputer ni kan. Tunjukkan gambar ada seorang perempuan tua pergi kat kedai handset. Perempuan tua pergi kedai handset. Jadi perempuan tua ni ingat handset dia rosak. Dia pergilah kepada kedai handset. Maka yang tukang handset tu, yang kedai pakai tu, cek lah. Dia kata pada orang perempuan tadi, "Wan," dia kata, "handset Wan ni tak rosak dah." Dia kata, "Elok je." Apa masalah Maka Wan tu cakap, "Tak rosak pun, tapi kenapa anak dia tak telefon?" Kata. "Kenapa anak dia tak telefon?" Dah lama tak telefon. Ingat Wan, handset Wan ni rosak. Rupa anak yang tak telefon. Nampak? Mana tu dia macam sindiran tu. Sindiran kepada orang muda kan. Supaya ambil tahulah tentang mak ayah kita yang ada kat kampung dan sebagainya. Baik, seterusnya. Kemudian manusia yang ingin melaksanakan kesembuhan ibadah, kesempurnaan ibadah dan ubudiyah, dan ingin agar hatinya kekal terus bercahaya dan menyinarkan pula cahaya itu kepada orang lain, tak ada cara untuk berbuat demikian melainkan dengan bergantung pada wirid-wirid harian dan mengerjakan solat. Nampak tak? Sebenarnya kalau kita nak hati kita ni sentiasa bercahaya, muka kita sentiasa bercahaya, tak perlulah kita nak bedak-bedak apa dan sebagainya, kan? Tak perlu nak lebih-lebih solat sangat, nak bercahaya lah. Tapi sebenarnya yang mencahayakan lebih itu siapa? Wirid, zikir, solat, itu sebenarnya yang berikan cahaya. Macam tu. Sebenarnya kita lazimkan itu, maknanya kita memindahkan cahaya tadi pada orang lain pula. Macam tu. Menyinarkan pula cahaya tadi pada orang lain. Hasil pada cahaya kita ada. Manusia tidak mempunyai basuhan harian yang berterusan untuk hatinya adalah manusia yang dalam bahagia. Sebenarnya bila kita sentiasa ada wirid-wirid zikir-zikir ni, maknanya kita menyental. Nampak? Dia macam menyental hati kita, bersihkan hati kita, kan? Menyiram hati kita, kan? Itulah macam-macam istilah bila kita gunakanlah, kan? Bila kita sentiasa berzikir. Orang yang tak malas zikir ni, maknanya dibiarkan hati dia dalam keadaan berdosa. Dibiarkan hati keadaan hitam. Macam tu, hitam.
Kenapa kalau dalam bab dunia, kalau dia nampak hati, dia nampak kereta dia hitam, kenapa dia segera nak bersihkan? Tapi dalam bab akhirat dia malah nak bersihkan. Kereta kotor sikit je, kotor sikit kena hujan, kan? Sekejap kan dia pergi apa? Kedai basuh kereta, minta bersihkan cepat. Betul tak? Cepat dia nak bersihkan. Kenapa dalam bab dunia cepat nak bersihkan, tapi dalam bab akhirat malah nak bersihkan? Banyak orang begitu. Banyak orang begitu. Kereta kita kotor sikit je, cepat-cepat nak bersihkan. Tak selesa lah kereta ni, kotor sana kotor sini. Nanti orang nampak pengotor lah orang ni kan. Kenapa kereta kalau kotor cepat kita nak bersihkan? Kenapa motor kita kalau kotor kita cepat nak bersihkan? Kenapa pakaian kita kotor kita cepat nak bersihkan? Kenapa dalam bab hati kita malas nak bersih? Malah kita boleh lega-legakan tak? Sepatutnya benda tu lah kita kena cepat dulu kan. Baik, kemudian sehubungan dengan itu, okay, seorang Islam naklah merawat hatinya setiap hari. Orang Islam ni, kalau kita mengaku Islam, kita sentiasa rawat hati kita agar kekal dalam keadaan bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia hal keadaan yang diwasiatkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ia merupakan hal keadaan yang sepatutnya dipunyai oleh setiap orang Islam. Sepatutnya dipunyai oleh setiap orang Islam macam tu. So maknanya dalam konteks merawat ni setiap hari kalau boleh. Rawat kan, bersihkan hati kita, sental hati kita je tu. Okey. Berikutnya, tanda kebenaran yang besar ialah mendirikan solat dan berterusan melakukan wirid seperti berzikir, berdoa dan baca Quran. Kerana amalan ini semua memberi kesan secara langsung terhadap ketenangan hati dan juga iman. Iman Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ayat tadi lah, ni ayat saya baca tadi. Tak? Bukankah sesungguhnya dengan berzikir tadi hati akan menjadi tenang? Tenang hati kan? Keluarga yang bahagia pun tenang juga. Sakinah. Kan? Amin ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Setengah daripada tanda-tanda kekuasaan kami itu, kami menjadikan bagi kamu tu pasangan-pasangan hidup kamu, untuk supaya dengan ada pasangan tadi hati kamu menjadi tenang kan. Kemudian Allah Taala tu rahmat, mawaddah dan sebagainya. Mana kehidupan, maknanya keluarga yang bahagia, keluarga yang kata tak ada bergaduh sana, tak ada bergaduh sini kan. Bergaduh sikit-sikit tu biasalah. Ini tak adalah bergaduh yang besar-besar. InsyaAllah jadi rumah tangga pun tenang. Nampak? Jadi nak tenang tu carilah orang rumah. Tapi Ustaz, kalau ada rumah memang saya tak tenang lah Ustaz itu. Susah nak berak sana sini. Tak tenang. Tapi Allah Ta'ala sebut kan, nak tenang cari rumah. Tapi rumah yang okey lah gitu. Select sikit kan, pilihlah kan. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ya ayuhal mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini biasa imam baca waktu bila ni tuan-tuan? Ni waktu tahlil lah. Waktu tahlil kan. Waktu talqin ni. Waktu talqin kan biasa imam baca, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Padhuli fi ibadi wadhuli jannati kan ayat ni. Wahai jiwa yang tenang, ada kata, tetaplah kepercayaanmu dan bawaan baiknya. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan lagi diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam bacalah tu, tapi mayat tu saya tak tahulah macam mana. Mayat tu antara dia dengan Allah lah, sama ada dia tenang ke tak tenang. Tapi kalau jenis mayat yang kata waktu hidup dia banyak, orang kata bersedekah, rajin solat, semua buat baik ni, insya-Allah sesuai dah tu dengan jiwa yang tenang tu. Kalau imam baca talqin tu, ni yang jenis yang tak solat ni dia susah tu.
Tenang ke tak ada tenang dia di alam roh tu. Je tu. Takut tak tenang. Sebab apa? Dia akan masuk dalam kubur. Ada soal muka nakir dalam tu, muka nakir dah tunggu dah. Je tu. Cuma imam bagi nasihat je tu. Kan? Bila kamu berjumpa dengan orang ini, kan, makhluk ini, kan, janganlah kamu gentar, kan? Janganlah gentar, dia makhluk seperti kita juga. Imam kata. Tapi arwah tu tak tahulah dalam tu macam mana. Kan tenang ke tak tenang tu. Kalau ada ahli maksiat, insya-Allah mungkin dia tak tenang. Kalau ahli ibadah, insya-Allah lah, dia tenang lah. Ya, tak kisah pun dia kalau jumpa malaikat bukan hakir. Baik tuan-tuan, nafsu yang tenang ialah nafsu yang layak menerima keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ketenangan tanpa zikir, masya-Allah. Tak ada ketenangan tanpa zikir. Nak tenang kena banyak berzikir pada Allah. Orang yang tidak mempunyai pengiltizaman harian seperti solat, baca Quran, mengamalkan zikir dan juga wirid adalah orang yang berada dalam selekoh berbahaya, masya-Allah. Dia macam selekoh ni, corner bearing ni. Corner bearing ni takut brake tak makan. Takut brake tak makan, bila brake tak makan, cuk dah masuk dalam somah. Masuk dalam gaung pula. Corner bearing tahu je lah. Baik, tiup pandangin sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab. Pagi ni saya ada hal sikit. Ada nak nikahkan orang di Masjid Bandar Seri Senayan 9.30. Jadi saya kena cepat sikit. Kan pengantin kamponing yang tunggu tak sampai-sampai. Masjid Seri Senayan. Bandar Seri Senayan. Banyak orang luar nikah itu. Ramai. Situ tak ada juru nikah lagi. Imam ada tapi tauliah nikah tak ada lagi. Jadi terpaksa import imam lain. Tuan-tuan kalau nak jadi imam gani, nak nikahkan pun boleh, tapi kena kena ada permintaan. Maknanya kalau mana-mana pengantin nak nikah situ boleh, tapi kena buat surat lah sikit. Kena ada surat rasmi lah. Kenapa nak nikah situ? Macam-macam lah alasan tu. Dia kata ahli keluarga minta nikah kat situ. Macam-macam alasan tu. Cuma nak nikah kat situ je. Itu je sebenarnya. Itu. Cik lawa. Tapi alasan dia macam-macam lah alasan dia buat gitu. Okey, habis ya. Itu saja. Tak ada soalan lah. Dah cepat. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqa wa mutaqabbala husnan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatayya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala qalibin. Allahumma bakkina bidin, Allahumma bakkina bidin. Allahumma ja'alna hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffirna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jauh biasa.